A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini sebagai tazkirah ringkas atau kuliah duha, kita akan tengok bersempena hari ini hari Arafah di Makkahul Mukarramah. InsyaAllah kita tengok sedikit sebanyak berkenaan hari Arafah, sejarah yang berkaitan dengan Arafah, kelebihan dan juga apa yang dituntut oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita lakukan pada hari Arafah. Bila kita sebut Arafah, maka dia merujuk kepada dua perkara. Yang pertama merujuk kepada masa hari Arafah. Dan bila kita sebut juga Arafah atau Arafat, maka dia merujuk kepada tempat di mana jemaah-jemaah haji melakukan wukuf di tempat tersebut. Bila kita sebutkan Arafah, maka sudah tentulah akan tergambar kepada kita dua insan penting yang menjadi sebab, yang menjadi fokus kepada kita apabila kita membicarakan tentang hari Arafah, iaitu Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi kita SAW. Bila kita sebut tentang Arafah, maka Nabi Ibrahim AS adalah orang yang sangat rapat dengan Arafah, kerana baginda lah insan pertama yang melakukan ibadah haji dengan lengkap, termasuklah tawaf, termasuklah sa'i, termasuklah wukuf di Arafah dan sebagainya. Bila kita sebut Arafah, maka ia menjadi satu amalan yang paling penting dalam ibadah haji, yang mana sesuatu ibadah haji tidak akan terlaksana melainkan dengan Arafah. Sebagaimana Nabi SAW sebut, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Itu fokus utama, kerana banyak kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW dan juga kelebihan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang Arafah. Permulaan kepada kisah Arafah adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi Ibrahim AS tentang tata cara untuk melakukan al-manasik, untuk melakukan ibadah haji. Seperti mana kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 128, ketika mana Nabi Ibrahim AS dan anak baginda mendirikan Baitullahil Haram, mendirikan Kaabah, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim sebut, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimain, jadikanlah kami berdua ni insan yang tunduk dan patuh kepada kamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, jadikan zuriat-zuriat kami sebagai umat yang tunduk dan patuh kepada kamu ya Allah. Laka wa arina manasikana, ya Allah, kamu tunjukkanlah kepada kami cara ibadah haji. Ajarkanlah kepada kami ya Allah cara ibadah haji, macam mana kami nak laksanakan ibadah haji. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ampunkanlah kami ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha memberikan keampunan dan maha pemurah. Itu antara doa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami ya Allah tentang cara laksanakan ibadah haji. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Jibril AS untuk mengajarkan kepada Nabi Ibrahim cara untuk melaksanakan ibadah haji, start daripada tawaf hinggalah kepada akhir ibadah haji, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, sebagaimana disebutkan oleh
sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, dia kata ata Jibrilu Ibrahim yurihi al-manasika. Jibril mari bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jibril ajarkan kepada Nabi Ibrahim AS cara-cara untuk melaksanakan ibadah haji. Dia tunjuk di mana tempatnya sepatutnya berwukuf, di mana tempatnya sepatutnya untuk mabit dan sebagainya. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh oleh Jibril AS kepada Nabi Ibrahim AS. Itu permulaan kepada kisah Arafah. Bagaimana Arafah mendapat nama sebagai Arafah? Kita sebut Arafah. Bagaimana nama Arafah diberikan kepada tempat tersebut, diberikan kepada hari kita melakukan wukuf, hari jemaah-jemaah haji melakukan wukuf. Ada banyak pandangan para ulama. Ada sebahagiannya dinukilkan daripada para sahabat, ada sebahagiannya dinukilkan daripada sebahagian ahli-ahli sejarah. Antaranya sebab dinamakan Arafah sebagai Arafah adalah bila Jibril AS mari ajar kepada Nabi Ibrahim AS. Jibril tanya kepada Nabi Ibrahim, Arafta? Kamu tahu dah kau? Bila dia ajar kepada Nabi Ibrahim, dia tanya Nabi Ibrahim, muti dah kau? Mu tahu kau tak cara nak buat ni? Ingat kau tak ni? Arafta? Lalu jawab Nabi Ibrahim, naam, ya, aku tahu. Bila mereka berada di Arafah, Jibril tanya kepada Nabi Ibrahim AS, Arafta? Ibrahim kata, naam. Kemudian daripada situlah famin thamma summiyan Arafah. Daripada situlah disebut sebagai Arafah. Ada juga sebagai ulama mengatakan bahawa dinamakan sebagai Arafah kerana situlah tempat pertemuan antara Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Ketika mana mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi, ada ulama yang kata Nabi Adam turun di India. Ada yang kata Hawa turun di Jeddah. Lalu bertemulah mereka di Arafah. Ta'aruf. Mereka bertemu, mereka saling kenal situ. Kerana itulah dinamakan sebagai Arafah. Ada juga sebagai ulama yang mengatakan bahawa dinamakan sebagai Arafah. Kenapa? Kerana ketika dia hari Arafah, manusia-manusia iktiraf, mengakui akan dosa-dosa yang mereka buat. Mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka insaf, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengakui dosa-dosa yang mereka buat, iktiraf. Arafah, kerana itulah dinamakan sebagai Arafah. Ada juga sebagai ulama mengatakan bahawa dinamakan sebagai Arafah kerana manusia saling mengenal pada ketika itu. Manusia daripada penjuru dunia yang mana sekalipun, mereka berkumpul di Arafah. Sebelum ni mereka tak kenal. Tiba-tiba bila mereka berada di sana, maka mereka menjadi kenal antara satu sama lain. Ta'aruf. Kerana itu dinamakan sebagai Arafah. Itu pandangan sebahagian ulama. Ada juga pandangan ulama seperti dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Mughni. Kalau kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Mughni, disebut tentang bagaimana Arafah mendapat nama. Al-Imam Ibnu Qudamah sebut, ni cerita tentang Nabi Ibrahim juga, bagaimana Arafah mendapat nama. Dia cerita pada 8 Zulhijjah, kita sebut sebagai hari Tarwiyah. Pada hari Tarwiyah 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah. Pada hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim telah bermimpi. Dia bermimpi bahawa dia telah sembelih Nabi Ismail AS. Apabila dia bermimpi, dalam mimpi dia tersebut,
Bila dia bangun, dia termenung. Duk fikir, ni wahyu ke? Ni mari adakah perintah ni pada Allah Subhanahu Wa Taala ke? Atau ni sekadar mimpi je? Jadi perbuatan dia termenung tadi tarawwa. Sebab tu dinamakan sebagai tarwiyah, mengikut sebagai ulama. Tarawwa, Nabi Ibrahim termenung, memikirkan mimpi dia tadi. Lalu pada 9 Zulhijjah, dia tahu bahawa itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Arafa annahu minallahi Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim tahu bahawa mimpi tersebut adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Arafah, dia tahu asal daripada itulah dinamakan sebagai Arafah. Ada juga sebagai ulama mengatakan bahawa kenapa dinamakan sebagai Arafah? Kerana pada hari tersebut manusia-manusia yang berada di Arafat, Arafah abdu rabbah. Hamba-hamba ni kenal Tuhan dia. Hari itulah dia menangis, dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itulah dia menyaksikan bahawa semua manusia ni sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut keduniaan. Lebihnya manusia dari sudut ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tahu kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu setara mana manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kaya setara mana pun manusia, tapi berada di tempat yang sama. Manusia memakai pakaian yang sama. Manusia memakai pakaian yang berwarna yang sama. Berada di Arafah. Jadi ketika itu dia tahu Arafah Rabbah. Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara yang kita boleh sebut pandangan-pandangan para ulama yang menceritakan tentang bagaimana nama Arafah diperolehi. Cuma kesemua cerita-cerita tersebut, kalau kita tengok, tidak ada satu pun yang sabit daripada Nabi SAW. Ada cerita yang mari daripada para sahabat. Yang paling kuat apa? Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibn Khuzaimah, itu pun mauquf. Dia sebut Jibril mari bertemu dengan Ibrahim AS ketika di Arafah, lepas dia mengajarkan semua perkara-perkara yang perlu dilakukan suatu haji. Lalu Jibril tanya Ibrahim, Arafta, adakah kamu telah tahu, kamu telah reti? Seperti mana telah kita sebutkan tadi. Itu yang paling kuat. Mauquf kepada Abdullah bin Amr bin Ibn Al-As radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, tidak ada satu pun riwayat yang sabit daripada Nabi SAW. Kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menceritakan tentang Arafah. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dengan jelas, Allah Taala sebut nama sebagai menunjukkan kepada tempat Arafah tersebut. Ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut merujuk kepada masa, hari Arafah, tapi tidak secara jelas. Allah Ta'ala sebut dengan perkataan lain, menggunakan kalimah lain, tidak secara jelas menyebutkan hari Arafah. Yang ada disebutkan dalam Al-Quran adalah Arafat yang menunjukkan kepada tempat Arafah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah pada 198, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ni Allah Ta'ala sebut secara jelas, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Arafah di dalam ayat tersebut yang merujuk kepada tempat Arafah. Dalam ayat tersebut kita boleh tengok Allah Ta'ala sebut, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak jadi kesalahan kepada kamu mencari kurniaan daripada Tuhan kamu. Ketika kamu nak melaksanakan kerja haji, tak apa kamu jual beli, kamu bawa barang untuk kamu perdagangkan. Fa idza afattum min arafat, setelah kamu pergi daripada Arafah, fadhkurullaha indal masyaril haram, maka kamu ingatlah Allah ketika berada di Masy'aril Haram, ketika berada di Muzdalifah.
ketika kamu berada di Muzdalifah, maka kamu ingatlah, sebutlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi sini ni ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya sebelum pergi ke Muzdalifah kena berwukuf di Arafah terlebih dahulu. Ayat ni sebagai teguran kepada golongan-golongan Quraisy. Suatu zaman jahiliyah, Quraisy ni dia ada satu sifat, dia ada satu nama gelaran yang dipanggil kepada Quraisy ni dalam bab kijah haji ni, dia panggil Al-Humsu. Al-Hums. Hums ni merujuk kepada sikap Quraisy yang syadid dalam melaksanakan kerja haji. Syadid macam mana? Dia tak boleh keluar daripada tanah haram. Bila nak buat kerja haji, dia tak boleh keluar daripada tanah haram. Dia nak duduk di tak boleh keluar daripada tanah haram, tak boleh pergi ke tanah yang halal. Muzdalifah, Mina dan Arafah. Muzdalifah dan Mina ni berada di tanah haram. Sedangkan Arafah pula berada di luar daripada tanah haram. Jadi golongan Quraisy ni mereka tak boleh keluar daripada tanah haram. Mereka tak boleh pergi ke Arafah. Sebab apa? Mereka kata nahnu abna'ul haram wa quttanu baitillahi ta'ala. Kami adalah anak-anak tanah haram. Kami adalah penduduk Baitullah. Maka kami tak boleh keluar daripada tanah haram. Dia tak pergi ke Arafah kerana Arafah berada di luar daripada tanah haram. Itu pendirian golongan Quraisy semenjak daripada zaman dulu hinggalah kepada marinya agama Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tak kira lah mun Quraisy kau, mun tak Quraisy kau, sama aja mun di sisi manusia. Jadi Quraisy ni dia berasa dia hebat telajuk. Dia berasa keturunan dia ni mulia telajuk. Siapa tak pandai dia nak pergi duduk sekali dengan orang lain di Arafah. Sebab tu dia tak pergi, dia duduk di Muzdalifah. Dia tak segi bersama dengan orang lain. Sebab bagi mereka ni VIP. Mereka ni orang yang terhormat, keturunan yang paling mulia dalam kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab lain tak apalah nak duduk di Arafah, nak duduk di tanah yang halal, tidak berada di tanah haram. Kami tak boleh. Kami ni mulia. Kami kok mana pun kena duduk di tanah haram juga. Itu pendirian golongan Quraisy. Sebab itulah kita boleh tengok melalui banyak hadis-hadis diceritakan oleh para sahabat. Antaranya Urwah bin Az-Zubair dicerita bagaimana dia kata orang-orang Arab zaman dulu, kanatil arabu yatufuna bil baiti uratan. Orang-orang Arab dulu mereka ni bila mereka nak tawaf, maka mereka tawaf dengan cara telanjang. Tatufu bil baiti uratan illa al-Hums, kecuali golongan Hums, golongan Quraisy, anak buah Quraisy. Mereka ni boleh pakai baju kalau mereka nak tawaf. Orang lain selain daripada Quraisy nak tawaf semua kena telanjang belaka. Kecuali pakaian yang diberikan oleh golongan Quraisy kepada orang luar tadi. Kalau Quraisy dia bagi pakaian kepada orang luar tadi, maka orang luar tadi boleh pakai pakaian tersebut untuk tawaf di Baitullahil Haram. Kalau lah tidak, maka mereka terpaksa tawaf dari kadang uratan, dari kadang telanjang. Sebab apa? Sebab bagi mereka ni mulia. Quraisy bagi mereka ni mulia. Orang lain ni rendah kedudukan. Sampai tak layak baju-baju mereka ni nak digunakan untuk tawaf di Baitullahil Haram. Hingga terpaksa telanjang atau Quraisy bagi baju kepada mereka. Mulianya Quraisy. Sebab itulah dalam buat kerja haji ni pun golongan Quraisy dia ada ada kasta dia. Orang Arab ada kasta dia. Quraisy berada pada kedudukan yang paling tinggi sekali. Wa kanatil humsu la yakhrujuna minal Muzdalifah wa kana an-nasu kulluhum yablughuna Arafat. Urwah kata Quraisy ni dia tak keluar daripada Muzdalifah. Dia duduk di Muzdalifah. Sedangkan orang lain keluar sampai ke Arafah. Seperti mana telah kita sebutkan tadi. Tapi Nabi kita SAW, Nabi telah menunjukkan kepada kita satu sikap yang mana Nabi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS secara lengkap.
Walaupun Nabi SAW ketika baginda masih lagi tidak diberikan, tidak diturunkan wahyu kepada baginda, tapi Nabi SAW telah melakukan ajaran sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim AS. Nabi Quraisy, suatu zaman jahiliyah, Nabi telah melakukan ibadah haji. Bila Nabi melakukan ibadah haji, Nabi telah wukuf di Arafah. Sepatutnya Nabi ni Quraisy, Nabi tidak wukuf di Arafah sebagaimana Quraisy yang lain. Nabi berada di Muzdalifah kerana Nabi ni keturunan yang mulia. Tapi tak, Nabi tak ikut sikap golongan Quraisy tadi. Sebab apa yang dilakukan oleh golongan Quraisy tadi bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berwukuf di Arafah. Tiba-tiba Quraisy yang mengaku mereka ni menuruti agama Nabi Ibrahim AS, mereka buat benda yang berlawanan dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi SAW, walaupun sebelum datangnya Islam, ketika zaman jahiliyah, Nabi telah berwukuf di Arafah. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dalam satu hadis riwayat Muslim, Jubair bin Mut'im dia ceritakan kepada kita, dia kata satu hari, adlaltu ba'iran li, satu unta milik aku telah hilang. Aku tak tahu gimana unta aku tadi. Atlubuhu, aku duk cari-cari unta tadi. Yauma Arafah, pada hari Arafah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nasi bi Arafah. Tiba-tiba tengah aku duk cari unta aku tadi, aku nampak Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwukuf di Arafah bersama dengan orang-orang Arab yang lain. Lalu terdetik dalam fikiran aku, fakultu, terdetik dalam hati aku kata, wallahi inna hadza la minal humsi. Orang ni sebab zaman tu dia masih lagi belum Islam, dan Islam masih lagi tidak sampai kepada dia, kepada Jubair bin Mut'im. Lalu dia kata, lelaki ni orang ni Muhammad ni, dia ni golongan Homs, golongan Quraisy. Sepatutnya dia ni mulia, dia duduk di Muzdalifah, dia tidak berwukuf di Arafah. Tapi kenapa orang ni boleh berada di sini pula? Inna hadza la minal Homs fama sya'nuhu hauna. Apa pula dia pergi wukuf sini ni? Jadi sahabat tertanya-tanya. Suatu zaman tersebutlah, suatu sebelum kedatangan Islam. Jadi ini menunjukkan kepada kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melakukan wukuf sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berwukuf di Arafah. Nabi melakukan wukuf sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim AS. Nabi menyelisihi apa yang dilakukan oleh golongan Arab jahiliyah, dilakukan oleh golongan Quraisy. Kerana apa yang dilakukan oleh golongan Quraisy bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Mereka dakwa mereka pengikut agama Nabi Ibrahim AS, tapi mereka mengubah ajaran Nabi Ibrahim AS. Mereka ambil separuh, mereka tinggal separuh. Sebagai kerja haji ni mereka ambil separuh, mereka tinggal ke separuh. Tu sikap Arab golongan jahiliyah. Jadi golongan Quraisy mereka menyangka kedudukan mereka yang mulia, kedudukan mereka yang besar. Jadi mereka rasa mereka ni golongan yang terhormat hingga menyebabkan mereka tak boleh keluar daripada tanah haram ketika mereka melakukan kerja haji. Lalu Nabi SAW bila mari ajar Islam, Nabi suruh sahabat-sahabat golongan-golongan Quraisy untuk melakukan wukuf di Arafah. Itu secara ringkas kalau kita boleh tengok apa-apa yang berkaitan dengan Arafah. Tidak banyak cerita yang kita boleh dapat tentang sejarah Arafah. Berkenaan nama tadi pun banyak berlaku khilaf dan kalangan ulama tentang geografi Arafah. Dia lebih kepada tempat-tempat yang berbukit, tempat yang tidak banyak tumbuh-tumbuhan, tidak banyak pokok-pokok yang ada di Arafah dan berbeza. Kalau kita nak gambarkan keadaan Arafah, maka keadaan zaman Nabi berbeza. Keadaan zaman lain mungkin berbeza.
zaman Nabi SAW mungkin bila berada di sana hanya pasal kemah-kemah saja. Lah ni wallahu alam macam mana keadaan tersebut, dan keadaan ini berubah dari masa ke semasa. Itu sedikit sebanyak yang kita boleh tahu, maklumat yang kita dapat tentang Arafah. Sama ada Arafah yang merujuk kepada tempat atau Arafah merujuk kepada masa. Bilakah permulaannya waktu Arafah tadi, iaitu pada zaman Nabi Ibrahim AS. Keutamaan Arafah cukup banyak kalau kita nak tengok melalui hadis di Nabi SAW. Kalau kita nak tengok melalui ayat Quran juga disebutkan banyak tentang Arafah. Tadi kita telah baca Allah Ta'ala sebut secara jelas, laisa alaikum junahun an tabtagu, hinggalah fa idza afattum min arafatin. Allah Ta'ala menyebutkan secara jelas perkataan Arafah merujuk kepada tempat jemaah-jemaah haji melakukan wukuf. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala tidak sebutkan secara jelas nama Arafah atau hari Arafah, tapi ia merujuk kepada Arafah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wasyaf wal watr, wasyaf'i wal watr, demi genap dan demi yang ganjil. Ulama berbeza pandangan apa dia maksud demi yang genap, demi yang ganjil. Majoriti ramai ada kalangan ulama seperti Ibn Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahak dan lain-lain, mereka mengatakan wal watr dengan masuk hari Arafah. Allah Ta'ala bersumpah dengan hari Arafah situ. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala gunakan untuk bersumpah di dalam Al-Quran tentu menunjukkan kepada kelebihan, tentu menunjukkan kepada kebesaran benda tersebut. Jadi Allah Ta'ala telah bersumpah dengan hari Arafah di dalam ayat tersebut. Ini menunjukkan kemuliaan Arafah. Dan juga kalau kita tengok pada ayat-ayat lain, Allah Ta'ala menyebutkan tentang 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah, dan termasuklah hari Arafah, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi malam 10. Malam 10 ke apa dia? Para ulama mengatakan seperti mana daripada Ibn Abbas, daripada Ikrimah, dan majoriti para ahli ilmu mengatakan walayalin ashr dengan masuk malam 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan kemuliaan 10 hari terawal bulan Zulhijjah, dan juga termasuk dalam 10 tadi adalah hari Arafah. Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah tersebut. Dan juga kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan contohnya daripada hadis riwayat Muslim tentang bagaimana hari Arafah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang bagaimana hari Arafah Allah Subhanahu Wa Ta'ala membebaskan ramai dari kalangan hamba-hamba yang termasuk dalam kalangan penghuni neraka, lalu Allah Ta'ala bebaskan mereka daripada api neraka. Kalau kita tengok benda ni juga berlaku suatu bulan Ramadan. Dalam hadis-hadis lain, hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain, kita boleh tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi SAW menyebutkan tentang utaqa'u minan nar, golongan-golongan yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada api neraka di bulan Ramadan. Di hari Arafah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Nabi SAW sebut dan satu hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Nabi sebut, kalau kita tengok sebelum ni bulan Ramadan, ada hamba-hamba yang terlalu ramai yang Allah Ta'ala bebaskan mereka daripada api neraka, utaqa'u minan nar. Tapi di hari Arafah, Nabi sebut ni lebih ramai lagi, taduk yang lebih ramai seperti mana hari Arafah. Nabi sebut ma min yaumin
Tidak ada satu hari pun aktsara min ayyu'tiqallahu fihi abdan, hari yang mana Allah Ta'ala membebaskan hamba lebih ramai lagi minan nar, daripada api neraka min yaumi Arafah, berbanding hari Arafah. Hari Arafah, kalau kita kata bulan Ramadan ramai, hari Arafah lebih ramai lagi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang tersebut asal dia kalau ikutkan takdir dia termasuk daripada ahli neraka, tapi Allah Taala membebaskan dia daripada menjadi ahli neraka. Wa innahu la yadnu, pada hari tersebut Allah Taala para malaikat akan mari, thumma yubahi bihimul malaikah. Allah Ta'ala berbangga-bangga di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, ma arada haula, gapo yang mereka nak. Ada sebagai ulama mengkhususkan ni kepada orang yang berwukuf di Arafah. Tapi kalau kita tengok kepada hadis ni, disebut secara umum, tidak khusus kepada orang yang berada di Arafah. Allah Ta'ala kata, gapo dia yang hamba aku nak pada ketika tu, pada hari ni, maka Allah Ta'ala akan berikan permintaan hamba-hamba tersebut. Juga kalau kita tengok dalam hadis-hadis lain, Nabi SAW sebut hari Arafah ni sebagai hari yang mana paling menyedihkan bagi syaitan. Paling menyedihkan, paling syaitan tak suka, paling hina terhadap syaitan. Nabi sebut, anna Rasulullah SAW, daripada Talha bin Ubaidillah bin Kariz, anna Rasulullah SAW qala ma ru'iya asyaitanu yawman wa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah wa ma dhalika illa lima ra'a min tanazzuli rahmatu wa tajawuzillahi inda dhunubil izami illa ma uriya yauma badrin. Qila wa ma ra'a yauma badri ya Rasulullah. Qala ama innahu qad ra'a Jibrila yaz'u al-malaikatu. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Malik rahimahullah taala. Nabi sebut dalam hadis ni, ma ru'iya asyaitanu yauman, tidak dilihat syaitan ni, tak terlihat pada syaitan ni suatu hari yang mana asghar, yang lebih kecil lagi, wala ahqar, yang lebih hina lagi dia, wala aghyad, dan yang lebih syaitan marah berbanding hari Arafah. Wa ma dzaka illa, kerana apa? Kerana pada hari tersebut dia melihat bahawa malaikat saling bersilih ganti turun, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan terhadap dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia ketika hari tersebut. Setahun dah syaitan ni duk asuk manusia supaya buat dosa, supaya manusia masuk neraka. Setahun dah syaitan ni duk asuk manusia supaya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pada hari Arafah, Allah Taala berikan keampunan kepada manusia. Allah Taala turunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Tapi tidak seperti hari Badar. Kenapa? Kerana pada hari Badar bukan setakat turun rahmat, Jibril mengatur sah-sah para malaikat untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala dalam Muwatta beliau. Itu antara kelebihan berkaitan dengan hari Arafah yang kalau kita boleh tengok secara ringkas. Dan juga hadis, ada banyak lagi hadis lain. Antaranya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan lain-lain, bagaimana sikap golongan Yahudi ni. Yahudi ni, dia ada satu ayat dalam Quran ni diturun pada hari Arafah, yang mana Yahudi kata, kalaulah diturunkan kepada kami ayat tersebut, pasti akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari perayaan. Suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab disapuk oleh golongan Yahudi. Seorang Yahudi ni, dia menyapa Sayyidina Umar, lalu dia kata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin,
ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Quran, dalam kitab kamu, taqra'unaha, yang kamu baca ayat tersebut. Lau alaina ma'syaral yahud, kalaulah ayat tersebut turun kepada kami, puak-puak Yahudi ni, latakhadna dzalikal yawma 'ida. Kami akan jadikan hari tersebut, hari turun ayat tersebut sebagai hari perayaan. Sebab apa? Ayat tersebut mengandungi satu pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tersebut mengandungi satu kata putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat kedudukan agama Islam, yang meletakkan kedudukan agama Islam lebih tinggi lagi berbanding agama lain, yang meletakkan agama Islam sebagai agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ayyu ayah? Umar tanya dia, ayat mana? Yahudi tak dia kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ketika aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku lengkapkan kepada kamu nikmat-nikmat aku, dan aku redha Islam sebagai agama kepada kamu. Allah Ta'ala mengiktiraf, Allah Ta'ala memilih agama Islam. Jadi Yahudi kata, kalulah turun ayat ni kepada kami, mengiktiraf ajaran kami, tentu kami akan buat perayaan besarnya. Apa ni? Khabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat tersebut. Lalu Umar kata, qad arafna dzalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi. Kami tahu sangat bila ayat tu diturun. Kami tahu sangat mana ayat tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafata yaumal Jumaah. Ayat tersebut telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berdiri di hari Arafah pada hari Jumaat. Nabi berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Jadi itu menunjukkan kepada kelebihan hari ni. Yahudi kalau dia boleh buat jadi hari raya, dia nak jadikan hari tersebut sebagai hari raya kerana turunnya satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga salah satu perkara yang menunjukkan kepada kelebihan hari Arafah. Kalau kita nak tengok kelebihan tentang hari Arafah ni, ada dibukukan secara khusus oleh para ulama. Antaranya Al-Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala, dia tulis dalam kitab Fadlu Ashri Dhul Hijjah, kelebihan 10 hari terawal Zulhijjah. Situ dia bawa lah kelebihan-kelebihan, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, dan juga kelebihan-kelebihan hari Arafah. Banyak dibawakan oleh Al-Imam Tabarani. Juga ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya. Al-Imam Ibn Abi Dunya ditulis oleh beliau dalam satu buku yang ringkas yang menceritakan, yang menghimpunkan tentang kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah, yang termasuk juga dalam itu hari Arafah, kelebihan hari Arafah. Dan juga kalau kita boleh tengok seperti mana ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, tulis satu juzuk khusus tentang kelebihan hari Tarwiyah dan juga hari Arafah, hari 8 Hijrah dan juga hari 8 Zulhijjah dan hari ke-9 Zulhijjah. Cuma banyak riwayat-riwayat yang dibawakan berkenaan Tarwiyah ni ada tidak sabit daripada Nabi SAW. Banyak lagi kan yang cerita tentang kelebihan-kelebihan hari Arafah. Ada kelebihan yang disebutkan kepada orang-orang yang melakukan ibadah di Arafah secara khusus. Hal ni kita sebut kelebihan secara umum, sebab mungkin boleh jadi ramai lah dan kita pada tahun ni, boleh jadi majoriti lah kita ni tidak sempat untuk berada di sana. Berapa orang je daripada negara kita sendiri boleh berada di sana pada hari ni. Dan kalau kita nak cerita secara khusus tentang orang yang melakukan ibadah haji yang berwukuf di Arafah, kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka dengan pengampunannya, dengan berbagai-bagai doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sangat-sangat banyak kita boleh tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya,
tentang oleh kerana begitu banyak kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam berkenaan dengan hari Arafah, maka tentulah ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan pada hari Arafah. Ada amalan-amalan yang melibatkan jemaah-jemaah haji yang berwukuf di Arafah, atau ada khusus untuk mereka. Cuma amalan secara umum kepada kita yang tidak berada di sana, yang tidak ikut sama dalam wukuf di Arafah, ada beberapa amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita laksanakan. Yang pertama, disunahkan kepada kita untuk memperbanyakkan takbir. Takbir semenjak daripada subuh tadi, bermula daripada lepas subuh tadi hinggalah kepada akhir hari tasyrik, disunahkan kepada kita untuk memperbanyakkan takbir selepas selepas semaya, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, dilakukan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain dari kalangan para sahabat Nabi. Kita panggil sebagai takbir muqayyad, yang dikhususkan kepada hari tadi hinggalah kepada lepas subuh tadi bagi di tempat kita, hinggalah pada hari terakhir bagi hari tasyrik. Dan disuruh kepada kita supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari-hari lain kita disuruh supaya memperbanyakkan zikir, dan di hari ini juga kita lebih lagi disuruh supaya kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, disunahkan kepada kita untuk memperbanyakkan doa. Telah kita tengok tadi hadis tadi, Allah Ta'ala kata, ma arada haula'i, ma arada haula'u, apa ma arada haula'u, apa yang mereka nak, gapo yang mereka nak, hamba-hamba aku yang berada di pada hari Arafah ni, gapo yang mereka nak, Allah Ta'ala nak perkenalkan doa kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala sudah menawarkan untuk memperkenalkan doa kita, maka tentulah kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita pada hari ini dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita tak adahlah tangih. Mintalah sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan apa yang kita perlukan. Kalau kita perlu kepada duit, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha itu satu perkara, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita perlu kepada kesihatan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita. Kalau kita perlu kepada keamanan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita keamanan dan seumpamanya. Nabi ajarkan kepada kita supaya memperbanyakkan doa. Nabi sebut dalam hadis bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu du'ai du'a yaumi Arafah. Sebab doa pada hari Arafah. Kerana pada waktu tersebut Allah Ta'ala telah membuka pintu untuk dia menerima doa kita. Maka perbanyakkan doa. Yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan menerima doa kita. Dan Nabi juga bagi saran kepada kita, kalau nak doa, ada doa yang molek Nabi ajar kepada kita. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Baik-baik doa yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu doa yang pendek je, satu zikir yang pendek diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan baca doa dan zikir tersebut. Hadirkan oleh Tirmizi, dinasihati oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kalau tidak kepada doa ni, kita boleh guna doa apa-apa saja doa. Kalau kita buka kitab Al-Imam Nawawi, kalau kita ada kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi, dia bab-bab yang belakang tu Al-Imam Nawawi telah buat bab khusus, bab tentang doa-doa yang jami' daripada Nabi SAW. Doa-doa yang secara umum, tapi dia melakupi kebaikan dunia dan juga akhirat, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita boleh buka, kita baca doa-doa tersebut. Atau kita boleh buka mana-mana kitab-kitab doa, cari doa-doa yang jami', doa-doa yang tidak khusus kepada waktu tertentu, doa-doa yang merangkumi kehidupan dunia dan juga akhirat, kebaikan dunia dan juga akhirat. Kita baca doa tersebut dengan penuh pengharapan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
selain daripada kita baca yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut, baca doa-doa yang lain ketika kita, tambah-tambah lagi apabila kita berada di 9 Zulhijjah ni sebagai orang yang berpuasa, lagilah mustajab doa dia. Doa berada pada 9 Zulhijjah lagi, doa sebagai orang berpuasa lagi, maka lebihlah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perkara sunnah yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita lakukan adalah dengan kita berpuasa. Bukan setakat Nabi galakkan kita untuk berpuasa, Nabi juga memberikan kepada kita janji yang besar. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saum yaumi Arafah. Nabi telah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Nabi kata yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Nabi kata, ada riwayat Muslim, Nabi kata diberikan keampunan kepada dia, dihapuskan dosa-dosa dia setahun yang lalu dan setahun yang berbaki. Besar ganjaran yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada amal ibadat kita buat tersebut. Tidaklah penat, tidaklah terlalu gigih kena buat, tak, tapi ganjaran pahala ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat besar. Kerana pertama, puasa pada 9 Zulhijjah. Pertama, kita puasa pada 9 Zulhijjah. Ada tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Yang kedua, 9 Zulhijjah ni termasuk dalam 10 hari terawal. Yang mana kita tahu kelebihan puasa, Nabi sebut dalam hadis-hadis lain, kelebihan puasa pada 10 hari terawal pada bulan Zulhijjah. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik, puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab dan juga bulan Muharram. Itu 4 bulan yang disunahkan kepada kita untuk memperbanyakkan puasa. Kerana itulah puasa terbaik selepas puasa Ramadan. Jadi 9 Zulhijjah tu ada galakan khusus untuk berpuasa. Tambah lagi dengan 10 hari terakhir, 10 hari terawal untuk kita melaksanakan ibadah puasa kerana berada pada bulan-bulan haram, Ashhurul Haram. Itu antara beberapa perkara yang kita boleh sebutkan. Banyak lagi kalau kita nak sebut secara detail anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada anjuran yang secara umum kita boleh sebut seperti mana tadi. Ada anjuran yang bersifat khusus kepada orang yang berada di Arafah. Itu mungkin kita tak boleh sebut sebab kita mungkin tidak terlibat pada tahun ni. Ada anjuran-anjuran yang Nabi sebut kepada orang yang tidak berbuku di Arafah, dan orang berbuku di Arafah tidak digalakkan melakukannya. Seperti puasa. Orang yang berada di Arafah, dia lebih memerlu kepada tenaga untuk dia banyak berdoa kepada Allah, untuk dia memohon kepada Allah, untuk dia beribadat kepada Allah, fokus kepada ibadat, fokus kepada doa, fokus kepada berzikir. Maka dia perlu lebih banyak tenaga. Maka tidak digalakkan kepada dia untuk, tidak disunahkan kepada dia untuk berpuasa. Tapi orang yang tidak berada di Arafah, maka sangat-sangat digalakkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari ini. Itulah sedikit sebanyak yang boleh kita sebut tentang hari Arafah, sejarah tentang hari Arafah, bagaimana Arafah mendapat nama sebagai Arafah, siapakah yang mula-mula insan yang pertama yang telah memperkenalkan kepada kita tentang Arafah untuk melakukan ibadah haji di sana, dan kelebihan-kelebihan yang telah kita sebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu hanya sebahagian daripada kelebihan-kelebihan kita sebutkan. Kalau sebut banyak lagi, maka akan mengambil masa yang lama. Kita berhenti setakat tu dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.